الحمد لله القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وزد وكرم على من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang saban hari semakin nipis di dalam dada-dada umat Islam. Rasa takut dan gerun kepada Allah makin jauh daripada jiwa-jiwa umat Islam. Maka marilah sempena hari Jumaat yang mulia di bulan Syawal, kita perteguhkan semula ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tajuk khutbah kita pada hari ini, kesesatan akidah membawa padah. Ayat yang dibaca di permulaan khutbah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, adalah ayat yang ketiga daripada suratil Maidah. Ada kisah di sebalik ayat ini. Dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah paling akhir, setelah itu turunlah ayat ini. Sayyiduna Umar antara manusia yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak menangis teresak-esak mendengar ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi bertanya kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab, "Lima tabki ya Umar?" Kenapa kamu menangis wahai Umar? Jawab Sayyiduna Umar Al-Khattab, فَإِنَّهُ لَا يَكْمِلُ شَيْءٌ قَطٌّ إِلَّا وَقَدْ نَقَصَ. Sesungguhnya ya Rasulullah, tidak akan datang satu kesempurnaan kecuali akan datang kekurangan setelah itu. Ayat yang kamu baca tadi ya Rasulullah menjadi petanda sempurnanya Islam. Maka sempurnanya Islam, maka sempurnalah Al-Quran. Setelah selesainya penurunan Al-Quran, maka itu menjadi tanda kamu akan pergi meninggalkan kami ya Rasulullah. Oleh kerana itulah aku menangis ya Rasulullah. Sadaqta ya Umar. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarlah telahanmu wahai Umar. Setelah itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama menyebut ini antara pandangan bahawa ayat ini adalah ayat yang paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan yang menyelamatkan kita hanyalah akidah Islam yang sempurna, yang salimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di pengakhiran, di hujung zaman, kita melihat betapa benar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir bermacam-macam fahaman yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi almillata sataftariku ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu berpecah kepada 72 golongan, dan golongan kamu yakni orang Islam akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan akan dihumban oleh Allah ke dalam neraka Jahannam, dan satu sahaja yang akan selamat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, itulah jamaah. Inilah yang disebut oleh para alim ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah ay jamaatis sahabah, ajaran yang dibawa oleh para sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam negara kita ajaran dan fahaman sesat bukanlah baru, bahkan timbul satu demi satu ajaran sesat yang timbul di dalam negara Malaysia. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, millata Abraham. Ini yang berada di dalam negara Malaysia, kanzun maghfiyan. Antara yang lain disebut Al-Arqam, Rufaqa, Rasul Melayu. Kemudian ajaran-ajaran lain yang sangat banyak yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan ada di antaranya tidak menampakkan kesesatan, namun secara tersembunyi dan tersirat hakikatnya menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dahulu Mujassimah, jika dahulu kita mendengar golongan yang disebut sebagai Jahmiyah, kita pernah mendengar golongan yang disebut sebagai Jabariyah, Qadariyah, antara lain tuan-tuan yang dirahmati Allah, Mu'tazilah. Ini semua firqah yang tertolak akidahnya di hari akhirat saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman timbul satu persatu izm yang tersembunyi di sebalik Islam, yang bersembunyi di balik nama Islam, namun hakikatnya menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Benarlah tuan-tuan, kita sedang duduk di zaman fitnah. Zaman Rasulullah jelas Islam dengan kafir. Nabi Muhammad, Abu Jahal, jelas tuan-tuan. Akhir zaman, zaman fitnah, zaman samar. Zahirnya nampak Islam, hakikatnya menyeleweng daripada agama Islam. Syekh Mustafa Sabri menyebut aqrabus salati ilal kufri al-ilmaniyah. Antara jalan paling pendek, shortcut, jalan paling dekat dan hampir paling mudah menyesatkan umat Islam, zahirnya Islam, hakikat otaknya telah dijajah dengan satu fahaman yang disebut ilmani, ataupun kita sebut dengan fahaman sekularisme. Apa itu sekularisme? Mengasingkan agama daripada kehidupan. Dosa pahala seolah-olah hanya ada di rumah Allah. Keluar saja daripada masjid, seolah-olah hilang, tiada lagi dosa dan pahala. Dosa dan pahala seolah-olah hanya ada ketika majlis tahlil. Dosa dan pahala seolah-olah hanya ada ketika dalam sembahyang. Tidak ada di dalam urusan politik,
tidak ada dalam urusan pemerintahan, tidak ada dalam urusan pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Ini halusnya fahaman ilmaniyah yang diasaskan diantaranya oleh Mustafa Kamal Atatürk, pembelot dan pengkhianat umat Islam saat kejatuhan khilafah Osmaniyah. Tuan-tuan, balik nanti, buka Google, tulis Mustafa Kamal Atatürk, sang pengkhianat umat Islam. Perhatikan kesudahannya bagaimana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, matinya tidak diterima bumi, ditanam, timbul semula kerandanya tuan-tuan, akhirnya dikonkrit di bukit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disembur dengan pipe bomba, 4 penjuru rumahnya, tidak menghilangkan dahaga dan seksa saat sakaratul maut. Inilah Allah zahirkan penyiksaan kepada mereka yang mengkhianati umat Islam. Antara lain fahaman yang bahaya, zahirnya Islam liberalisme, menyamakan agama lain dengan agama Islam. Hati-hati tuan-tuan, halus jarum syaitan. Islam mengajar keadilan katanya, Kristian mengajar keadilan katanya, Yahudi pun mengajar keadilan, Buddha pun mengajar keadilan. Oleh kerana itu, kita semua samalah tuan-tuan. Saat menyatakan agama lain sama dengan agama Allah, itu mengundang syirik dan kufur secara tidak sengaja. Itulah fahaman liberalisme. Lahir golongan-golongan pragmatisme yang mengambil barang yang logik, menolak yang tidak logik. Lalu saat datang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kata mereka ini perkara yang tak masuk di akal, maka kita tolak. Sedangkan Al-Isra wal Mi'raj tertulis di dalam Al-Quran, bahkan punya nama suratul Isra dalam Al-Quran, menjadi kuasa dan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ke atas batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini ayat yang jelas menceritakan tentang cerita benar, bukan cerita dongeng. Wahyu daripada Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mencari adat. Ada di sana fahaman feminisme, zahir nampak membela wanita, hakikatnya tanpa sedar sedang melawan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nama membela hak asasi wanita, lalu menuntut hak pembahagian harta pusaka sama rata, sedangkan hukum hak pembahagian harta pusaka adalah qada, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada di sana perkara yang Allah izin guna akal. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak gunakan akal kamu? Namun ada di sana malam ya'zam bihillah, Allah tidak izin kita guna akal, kerana Allah maha tahu akal kita terbatas, kerana Allah lah yang menciptakan akal kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu salah sebahagian yang mampu dan sempat saya sebut dalam mimbar Jumaat pada hari ini. Maka ayuh kita pulang kepada akidah yang satu-satunya benar di sisi Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan para sahabat yang diberi jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bagaimana cara untuk selamat daripada fitnah akhir zaman ini? Antaranya sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fi akhiriz zamani fitanun la yanju minha illa bil ilmi. Akan berlaku banyak fitnah di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan selamat melainkan dengan ilmu. Pesanan saya saban kalinya kepada saya, kepada tuan-tuan, apa saja profesi, apa saja pangkat dan kedudukan dalam masyarakat, rendahkan diri, jatuhkan ego, duduklah bersela di dalam majlis-majlis ilmu. Negeri Terengganu antara negeri yang paling makmur majlis ilmu. Jangan sombong, jangan ego. Ego dan sombong adalah asbab dihambat oleh Allah akan iblis daripada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita berasa kita tahu, saat kita merasakan kita tahu semua perkara,
itulah tanda kejahilan yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lahir ajaran batiniyah, lahir kumpulan-kumpulan tariqah yang tidak bersambung sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir ajaran-ajaran sesat yang mendakwa membawa ilmu hakikat sehingga tidak perlu sembahyang, tidak perlu beramal dengan hukum syariat. Ini fahaman yang jelas sesat. Jika tanpa ilmu, maka kita akan terbawa-bawa dengan kesesatan yang dibawa oleh fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, zata yaumin, Sayyidina Umar sedang duduk dengan para sahabat. Ittala'a alaina rajulun, kata Sayyidina Umar, datang seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi wa syadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi asarus safar. Tidak tahu daripada mana, kata Sayyidina Umar, datangnya. Rambutnya tersikat rapi berkilat, bajunya putih melepok, tidak ada langsung kesan kotor dan kesan musafir. Wala na'rifuhu minna ahad. Sayyidina Umar bertanya pada sahabat-sahabat yang lain, semua tidak mengenalinya. Tanda datangnya daripada jauh. Namun yang pelik, langsung tidak ada kesan musafir. Lalu duduk, fajalasa ilan Nabi, terus duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatihi ila rukbatih, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Fa wada'a yadahu ala fakhizaih, diletakkan tangannya di atas paha Nabi. Terus bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Nabi menjawab dengan jawapan yang kita selalu dengar, 5 rukun Islam. Setelah itu jawab lelaki ini, sadaqta ya Muhammad, benar kamu ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqahu. Sayyidina Umar berkata, aku pelik, dia tanya, dia jawab. Terus ditanya soalan kedua, akhbirni anil iman. Nabi menjawab 6 rukun iman. Begitu juga lelaki ini mengatakan, sadaqta ya Muhammad, benar kamu ya Muhammad. Sayyidina Umar makin pelik. Ditanya soalan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu duduk di atas muka bumi Allah, menjadi hamba abdi pada Allah, seolah-olah nampak Allah Ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak mampu sedemikian, cukuplah rasakan Allah senantiasa melihat kita. Daripada hadis inilah tuan-tuan, ulama menyebut 3 asas ilmu fardu ain yang saya dan tuan-tuan semua wajib belajar. Tidak akan selamat dalam kubur jika tidak mempelajari 3 ilmu ini. Yang pertama akidah, yang kedua syariah ataupun fiqh, yang ketiga akhlak yang dipanggil tasawuf. Namun dek kerana tidak melalui susu galung ilmu yang diajar oleh para alim ulama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terjerumuslah kita ke kancah kesesatan. Tidak melalui ilmu akidah, terus kepada tasawuf, lalu tersesat mengikut kumpulan-kumpulan yang mengajak manusia bukan berdasarkan akidah yang benar dan syariat yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah guru-guru tarikat yang tidak benar. Bukan menafikan yang benar, yang sebahagian ini tidak benar. Mendakwa dilantik oleh Allah, mendakwa tidak perlu mengikut syariat, boleh memegang anak perempuan, anak murid perempuan tanpa alas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahkan ada yang berzina dengan anak muridnya dengan alasan diizin oleh Allah, sedangkan jelas dalam syariat ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lepas, ada seorang ibu, isteri mengadu pada saya, suaminya mengikut satu kumpulan yang tidak perlu sembahyang katanya. Tuan-tuan, syariat puasa turun di bumi, syariat zakat turun di bumi, syariat tutup aurat turun di bumi, semua syariat Allah. Jibril turun ke bumi, ada satu syariat diangkat Nabi bersama Jibril, menggambarkan ketinggiannya ke atas langit, menembusi 7 langit, bahkan bertemu Allah di Sidratil Muntaha untuk menerima satu syariat yang besar, namanya sembahyang.
Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang. Tiba-tiba ada dakwaan oleh kerana makam kita tinggi tak perlu sembahyang. Ini semua kesesatan yang nyata. Maka tuan-tuan hati-hati. Fenomena manusia ingin berhijrah pada hari ini sangat baik. Fenomena artis, fenomena manusia yang jauh pada Allah mula balik berhijrah, balik pada Allah, ini sangat baik. Namun pesanan khatib pada hari ini berubah mengikut cara yang diajar oleh Nabi. Permulaannya mestilah belajar. Tuan-tuan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal dan amalan adalah makmum bagi ilmu. Maka bahaya saat kita beramal tanpa ilmu daripada guru yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pesanan akhir khatib kalam daripada Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hati-hatilah semua, setiap amal ibadah ini bukan maksiat, ini amal ibadah, tapi jika dilakukan tanpa bimbingan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hati-hati, dibimbangi terjebak dalam kancah kesesatan ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan paling besar jasanya menyampaikan Islam kepada kita semua. Tuan-tuan, jika tanpa Islam jadilah kita mayat hidup namun langsung tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم اهدي وأصلح سلطاننا سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله شاه. اللهم اهدي وأصلح أولاده وأهله ورعايه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي بهداية تامة وأصلحه ووفقه لسبيل الرشاد لولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين.
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشهد أن محمدا